Hai guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto over here, yang sekarang telah pun berjaya mendapat sponsor. Yes guys, dalam video ini kita ada sponsor yang bernama uncle.hipster.store, your trusted seller in Malaysia yang membekalkan barang-barangan hipster kepada anda. So guys, dalam video kali ini adalah rentetan daripada question ataupun soalan yang ditanya oleh Muhammad Akmal dan juga Spenza dalam KS Question Corner yang lepas, yang bertanyakan tentang hubungan antara Gorose dan juga Shanks. But before we proceed, aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang telah wish birthday aku, dan ada yang hantar gift, ada yang hantar hadiah apa semua. Aku ucapkan ribuan terima kasih, dan doa-doa yang korang doakan untuk aku doakan yang sama juga untuk korang. Alright, setelah sekian lamanya aku mention dekat dalam video bila tah, aku dah tak ingat, lama gila, yang aku akan buat giveaway. And today, this is the day aku akan buat giveaway yang mana hadiah merupakan hadiah yang misteri, yang aku akan reveal at the end of this video. Cara nak join giveaway ni senang saja. Yang pertama, korang kena of course subscribe to this channel Kimis Coverto. Yang kedua, follow IG Kimis Coverto for sure. Dan yang kedua, korang kena follow IG uncle.hipster.store. Dan yang kedua, korang kena spam komen banyak-banyak. Tak, maksud aku mula-mula sekali korang kena komen lah dulu kan, pandangan korang tentang video ni. Aku nak tahu juga okey ke tak okey. Dan yang kedua, korang bagilah cadangan sikit untuk konten apa yang patut aku buat lepas ni. Dan lepas tu korang spam komen banyak-banyak. Sebab apa? Aku akan pilih a random komen sebagai pemenang, yang mana aku akan announce pemenang dia dekat dalam IG aku Kimis Coverto pada keesokan harinya. Guys, I put all my effort, all my struggle in making this video, and I try my level best to entertain you guys. So I hope you guys can take me to 100k subscriber before the end of 2020. Dan jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo! Ya dodomo! Tapi before we proceed, hari ini dalam seleksi SNF Support Nakama First, aku nak highlight dengan korang satu YouTuber ni, my buddy, my guy. He is Agus Zaidi, yang sekarang tengah buat konten tentang One Piece juga. Pasal baru-baru ni dia ada buat konten pasal Bounty of Mugiwara Crew, dan aku harap korang kita dapat sama-sama support channel Agus Zaidi. My man over here have all to offer to you guys. Dia betul-betul bersemangat, dia betul-betul committed, dan I hope me and you can support this channel Agus Zaidi sampai dia dapat capai 1000 subscriber yang pertama dia. Ada ke 1000 subscriber yang kedua? Support Nakama First, support Agus Zaidi channel. Link dia aku tinggal dekat bawah. Alright. So, berbalik kepada tajuk asal video ni, which is apa sebenarnya hubungan Shanks dengan Gorose ni. So, sebenarnya banyak benda yang masih lagi misteri tentang Shanks ni. Kekuatan dia, ulti dia, or signature move dia, macam Big Mom dengan Cockneck, dengan Ikoku Sovereignty-nya, Kaido dengan tanda Bagua dan Blast Breath-nya, Blackbeard dengan Black Hole-nya, Whitebeard dengan kuasa gempanya. Dan banyak lagi yang kita perlu tahu pasal Shanks ni. So, insyaAllah lain kali aku akan buat satu cover story pasal Shanks ni. Sebab dalam video kali ni kita akan merungkai persoalan yang telah ditimbulkan nakama kita, iaitu pasal hubungan Shanks dengan Gorose. Apa yang membuat Shanks ni istimewa sampai dia datang ke mari Joa pun tak kena tangkap, padahal dia lanun. Yongko pula tu. Inilah masa yang terbaik untuk tangkap Shanks kan. Dan world government boleh dapat nama dari menangkap Shanks. Betul tak? Bukan lanun biasa-biasa. So, untuk tahu lebih lanjut, stay tune sampai habis, okay? Everything had started from the chapter 907 yang bertajuk The Empty Throne. Sebenarnya dalam chapter ni sahaja banyak benda berlaku dan perkara-perkara yang didedahkan. Contohnya macam Big Mom yang bercakap dengan Kaido melalui Den Mushi. Lepas tu Big Mom ada mention yang Kaido ada hutang besar dengan Big Mom. Hutang apa yang besar sangat tu kan? Lepas tu pula perbualan Kaido and Big Mom dapat didengari oleh Merin, dan Borsalino tanya Akainu patut tak dia pergi. Tapi Akainu kata kekuatan samurai Wano masih belum diketahui lagi. So adakah bermaksud once diorang dah tahu kekuatan-kekuatan samurai di Wano, Akainu dan Kizaru along with the soldier akan datang Wano?
Atau Akainu sengaja menghalang Kizaru dari pergi supaya dia dengan senyap-senyap dapat pergi bersendirian. Mungkin untuk lunaskan hutang budi atau hutang nyawa, or even denda, or hukuman yang dia dahulu pernah lari. I don't know, I'm just saying. Sebab dalam teori aku yang lepas, aku bagi tahu yang Akainu ni daripada Wano, dan ke Wano juga dia akan kembali. Lepas tu pula dialog antara Garp dengan Hina tentang dua Rocks Pirates. Lepas tu ada satu dialog ni. Hina bagi tahu yang dua Yonko nak bunuh cucu kau, Garp. Lepas tu Garp gelak je. Lepas tu Hina cakap, takkan kau nak biarkan je dua Yonko ni berjumpa? Lepas tu Garp cakap macam ni tau, biarkan? Kau tak faham ke? Sekarang kan reverie. Mungkin ke dari dialog Garp ni dan last scene kat sini di mana Garp dilihat tersenyum bagi hint kat kita yang Garp juga akan turun ke Wano. Alright guys, video pasal siapa yang akan datang Wano ni aku akan buat dalam next video, so stay tune, okay? Kat sini kita dah nampak bunga-bunga kan, siapa yang akan datang Wano kan. Tapi korang relax je, korang stay tune, okay? Kemudian dalam chapter ni juga ada scene pasal King Stelly yang duduk dekat depan the empty throne dengan tahta yang kosong. 20 senjata tertacap kat depan throne tu dan tak ada siapa pun boleh duduk kat atas throne tu sebagai simbol kesamarataan. Tak ada mana-mana raja pun boleh dominate orang lain, dan kita tahu Celestial Dragon adalah bawah Gorosei. Kat chapter ni juga ada CP0 dan Shirahoshi hampir menjadi budak Saint Carlos dan diselamatkan Saint Don Quixote Joss Guard. And finally, kemunculan Shanks dengan jubah yang berhoodies masuk ke dalam Pangaea Castle dan berjumpa Gorosei. Alright, mari kita kupaskan sikit-sikit. First, apabila Shanks dapat masuk ke dalam Pangaea Castle dengan mudah, tak tersesat, tak tercungap-cungap, menunjukkan satu perkara, which is this is not the first time Shanks datang ke Marijoa dan Pangaea Castle ini. Itu aku punya pendapat lah. Tak apa, nanti kita akan kupas. Kedua, dialog Gorosei ni. Sekarang ni reverie, politik tak sesuai untuk orang macam kau. Tapi disebabkan kau, kami akan luangkan masa kami. So, apa keistimewaan Shanks ni dengan Gorosei? Ketiga, Shanks nak bincang tentang certain pirate. Siapa pirate tu? Alright, kita akan kupas satu persatu. Teori aku, this is not the first time Shanks datang ke Marijoa ataupun Pangaea Castle. Buktinya adalah, yang first tadi aku beritahu lah, dia tak sesat, dia nampak macam selesa, senang je dia masuk ke dalam Pangaea Castle. Macam dah tahu selok-belok Marijoa, dekat mana Pangaea Castle, dekat mana Reverie punya persidangan dan apa semua tu. Dan apabila dia masuk ke dalam Pangaea Castle tu, kita boleh tengok muka-muka, reaksi-reaksi seorang demi seorang daripada Gorosei ni. Diorang tak ada menunjukkan reaksi yang terkejut langsung macam yelah, kau lanun masuk kot tempat kau. Yonko pula tu bukan biasa-biasa, yang dah infiltrate kau punya base, world government punya base. Mungkin dia bawa bala tentera dia yang lain ke, mungkin dia dah deploy spy masuk dekat dalam kawasan kau ke. Tapi dia orang macam selamba je. Dan ada satu scene yang mana Dad Gorosei bagi tahu this is Reverie, menunjukkan apa, yang this is not the first time Shanks datang ke Marijoa. It just this is not the right time. Pasal kat situ tempatnya Im Sama, Gorosei, Commander-in-Chief yang bernama Kong. So pada aku, every rank person dalam Marine ke, World Government ke, bukan sahaja menunjukkan bidang tugas dan bidang kuasa sahaja, but kekuatan as well. Kita boleh tengok Garp, sepatutnya dia dah jadi Admiral dah, tapi dia tolak. Dan kita boleh tengok trio Admirals bukan main kuat lagi. Ini kan pula Commander-in-Chief Kong yang lagi atas jawatan dia dari Fleet Admiral, mesti possess haki yang kuat juga kan. Begitu juga Gorosei, aku tak rasa diorang ni just being there disebabkan kabel. No, maksud aku, diorang berada pada jawatan Five Elders tu, which is jawatan kedua tertinggi selepas Im Sama. Mesti possess a very powerful haki dan bertarung juga. So in my opinion, takkanlah masa kehadiran Shanks awal-awal diorang tak sedar. As I mention dalam video aku pasal haki, strength sensing kan, takkan diorang tak dapat sense kehadiran Shanks dekat situ melalui strength dia. Dan pula, korang boleh tengok betapa susah payahnya dan betapa sulit dan tersoroknya pergerakan 4 commanders Revolutionary Army dan Sabo masuk menyelinap ke dalam Marijoa kan. So that is why aku rasa this is not Shanks' first time coming to Marijoa. Okay, point yang kedua, dari kehadiran Shanks,
Apa yang membuatkan Shang ni istimewa berbanding lanun-lanun yang lain? Yonko-Yonko yang lain. Kenapa bila Ace kena tangkap, Whitebeard tak datang ke Marijoa bagi tahu, lepaskan anak aku. Kalau tak, aku akan buat kecoh. Like hell lah Whitebeard nak buat macam tu kan. Besar kemaluan Whitebeard kalau dia buat macam tu. Memberi satu kemaluan kepada kami. Okay Dan, kenapa Gorosei bagi tahu yang sebabkan kami bagi masa untuk dengar? Pada akulah, Shang ni adalah Yonko yang boleh dibawa bincang dan skill diplomasi dia pun tinggi. Macam kita boleh tengok, dia datang ke kapal Whitebeard. Walaupun time tu semua orang against dia, tapi dia boleh je buat macam kru Whitebeard tu macam kawan-kawan je. Siap boleh ajak Marco join gang dia lagi. Dan Shanks juga orang yang stop Kaido dari datang ke Marineford. Dan kedatangan dia pun tanpa luka-luka atau apa-apa kesan daripada pertarungan. Dan masa kat Marineford juga, Shanks berjaya memujuk kedua-dua belah pihak, which is pihak Marine dan juga pihak Whitebeard Pirates dan alainya. Bahkan Sengoku sampai benarkan Shanks untuk aturkan pengkebumian kehormat untuk Whitebeard dan Ace. Dan pada pandangan aku juga, dari sudut pandang Gorosei, Shanks ni seorang pasifis, which is orang yang sukakan kedamaian dan terbukti pun sebelum-sebelum ni. So sebab tu Gorosei cakap, sebab kau punya pasal, kami sedia bagi masa. Pasal berbeza dengan Yonko-Yonko yang lain, memang tak boleh nak dibawa bincang. Korang agak lah, kalau Kaido datang, or Big Mom, or even Whitebeard datang ke Marijoa, diorang boleh ke nak relax-relax, nak bincang-bincang, nak nyembang-nyembang, nak ngopi-ngopi, nak nyantai-nyantai? Aku ingat tak sempat masuk ke dalam Panggia Castle lagi, jejak ke Marijoa pun dah tentu kecoh habis dah. Kongkang-kongkang, letup sana, letup sini. Dan sifat Shanks yang pasifis ni, kita boleh tengok sejak Romance Dawn's Arc lagi. Masa bandits yang datang ke bar Makino minta sake. Lepas diorang tahu sake tak ada, si ketua bandits tu pecahkan sake kat muka Shanks. Dia boleh relax je, siap gelak-gelak lagi. So kau bayangkanlah kalau Kaido ataupun Big Mom ataupun Whitebeard yang kena macam tu, dapat pula kru bagi tahu, kau ni bos buat malu je. Agak-agak diorang boleh ke gelak-gelak? So that's why aku rasa sifat Shanks ni lah yang membuatkan dia istimewa berbanding Yonko-Yonko yang lain dan membuatkan Gorosei hormat dan sedia mendengar apa yang dia nak sampaikan. Dan as I mention dalam video aku pasal Haki, yang mungkin Gorosei ni possess emotional sensing, yang mana diorang dapat sense emotional Shanks yang datang dengan kedamaian, bukanlah datang untuk menumpahkan darah. Ketiga, pasal Shanks datang jumpa dengan Gorosei, lepas tu bagi tahu yang dia nak cakap dengan a certain pirates. So pada pandangan aku, that certain pirates is Blackbeard. So sebagaimana yang aku bagi tahu dekat dalam top 10 strongest Haki, yang aku cerita pasal Rock D. Zebek, dan juga aku ada buat satu teori yang menceritakan pasal Blackbeard ni adalah anak Rock D. Zebek. Sebab itulah kenapa Shanks datang dan nak cakap pasal Blackbeard. So kalau korang nak tengok video aku pasal Blackbeard anak Zebek, korang boleh klik link kat bawah. Okay? Alright, so aku cakap sebelum ni, Blackbeard adalah penggalas Whale of D. Zebek, yang mana kita tahu The Rock's Pirates suatu ketika dahulu memberi mimpi ngeri kepada world government. Sampaikan bila Zebek ditumpaskan, nama dia telah dilenyapkan dalam catatan sejarah dunia One Piece. Kita tahu yang HQ Blackbeard adalah berpengkalan di Beehive, which is kat situlah lokasi awal permulaan Davy Back Fight dan terbentuknya Rock's Pirate, dan kat situ jugalah merupakan syurga untuk para lanun. So mungkin sebab tu Kaido nak sangat buka New Onigashima kot, sebab nak mewujudkan semula tempat yang boleh dianggap sebagai syurga untuk lanun yang pernah dia kecapi sebelum ni under Rock's Pirate. Alright, dan kapal Blackbeard sendiri bernama The Blade of Zebek. So kat sini dah terbukti dah insan seperti apa yang Blackbeard ni nak jadi dan impian yang macam mana yang dia nak capai. So sebagaimana Rock D. Zebek punya impian, begitulah juga Marshall D. Teach aka Blackbeard punya impian, which is dia nak conquer. He wants to conquer and he want to conquer all. Dan Blackbeard juga, sama ada korang suka atau tak suka, sama ada korang setuju tak setuju, dia sebenarnya memang patut untuk digeruni dan diawasi. Pasal satu, dia ada dua buah devil yang kuat gila. Satu buah devil Logia, which is Yami Yami Nomi. Satu lagi buah devil Paramecia, Gura Gura Nomi. Tinggal Zoan je, dia tak ada lagi dalam diri dia.
Kedua adalah tentang pengetahuan dia. Pasal sebelum ni, Oda ada begitu dalam SBS Question Corner yang hobi Blackbeard ini adalah historical research. Dan kalau dia perlu bekerja dalam dunia sebenar pun, dalam SBS Question Corner lepas tu, diberitakan yang dia akan jadi arkeologis. So, berkemungkinan sedikit sebanyak dia dah tahu pasal rahsia-rahsia besar world government sebagaimana Rob Dizebek. Membuatkan dia berbahaya dari segi strength, intel dan tengah up to something. Macam sebelum ni, Professor Clover just ada intel je, dia tak ada strength kan. Dan aku ada dengar juga teori-teori sebelum ni yang mengatakan Shanks jumpa Gorosei sebab nak bercakap pasal Edward Weevil, which aku kurang setuju sikit pasal dia memang ada strength tapi dia tak ada intel, which bagi aku dia tak cukup gegar lagi. Begitu juga Rayleigh yang ada strength dan intel tapi dia tak up to something. Dia just stay kat Sabaudi sebagai mekanik, clueless, seorang-seorang dan tak cukup bagi threat kepada world government. So, even Professor Clover yang hanya ada intel pun dihantar buster call. Cuba korang bayangkan, orang yang ada strength, yang ada intel dan up to something until now, takkan dia tak cukup bagi threat untuk government. Dan disebabkan itulah mungkin Shanks datang untuk warn Gorosei tentang this pirate. Dan kena ingat, kru Blackbeard juga kebanyakannya adalah dari tahanan Impel Down level 6. Alright guys, ni sahaja sedikit sebanyak yang kita boleh kupas daripada scene Shanks berjumpa dengan Gorosei. Kepada Muhammad Akmal dan Spencer, I hope this will answer your question. Itulah aku cakap, aku tak jawab dekat KS Question Corner sebab it gonna be a long elaboration. Guys, bagaimana yang aku beritahu dekat awal video tadi, hadiah misteri tersebut merupakan design t-shirt One Piece yang out of this world. So guys, jangan lupa untuk join giveaway tersebut, kontes dia dengan cara korang subscribe this channel dan follow IG Kimi Scoverto, dan juga jangan lupa untuk follow IG unclehipster.store, dan pemenangnya aku akan announce dekat dalam IG Kimi Scoverto esok. Make sure you stay tuned kat IG aku, okay? Guys, before I end this video, sedikit renungan. Never be controlled by three things. First is your past, second is money, third is people. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi